Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizal Zaman, bertemankan rakan tugas Hafizi Rosli. Hari ini seperti biasa, di awal ni pagi kami akan bawakan kepada anda perkembangan mengenai COVID-19 di seluruh dunia yang ada di astroawani.com. Dan sebelum kita ke perkembangan tempatan, ini adalah berita yang baru saja kami terima pada awal pagi ini setakat pukul 6 pagi tadi, di mana Amerika Syarikat AS muncul sebagai satu-satunya negara yang punya kes positif COVID-19 melepasi angka 100,000 setakat awal pagi Sabtu ini. Menurut data daripada Johns Hopkins University jam 6 pagi, negara Uncle Sam itu mempunyai bilangan jangkitan virus mencecah 100,717 kes keseluruhan dengan pertambahan melebihi 16,000 kes dalam tempoh 24 jam sahaja. Dan bandar yang paling teruk, Fizi? Dan bandar yang paling teruk terjejas di negara pentadbiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump itu adalah di New York dengan 44,635 kes, New Jersey 8,825 kes dan California 4,389 kes. Dan angka kematian di negara itu kini telah pun mencapai 1,154 kes dengan pesakit yang sembuh sebanyak 862 kes. Dan dalam menghadapi krisis kesihatan itu, Dewan Perwakilan AS pada Jumaat meluluskan pakej rancangan ekonomi bernilai 2.2 trilion US dollar. Ini yang paling terbesar dalam sejarah untuk membantu mengatasi kemelesatan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Dan sementara itu, Itali pula kini berada di kedudukan kedua dengan memintas China dalam bilangan keseluruhan kes positif pandemik itu yang berjumlah 86,498 kes. Dan dalam masa yang sama juga, Itali merekodkan jumlah kematian tertinggi dalam tempoh 24 jam dengan 969 kes dan menjadikan jumlah keseluruhan pesakit COVID-19 yang maut di negara itu mencecah hampir 10,000 iaitu 9,134 kes. Dan China kini berada di tangga yang ketiga dengan jumlah keseluruhan sebanyak 81,897 kes yang mana pertambahan hanya kepada kes luar negara dan juga bukannya kes tempatan. Dan data juga menunjukkan kedudukan keempat dan kelima jatuh kepada Sepanyol dan juga Jerman dengan masing-masing mencatatkan 64,285 kes dan 50,871 kes. Dan dapat saksikan di paparan skrin anda sekarang, mungkin kita dapat tukarkan ini antara statistiknya. Dan bagaimanapun Sepanyol berada di kedudukan kedua dalam jumlah kematian akibat COVID-19 dengan 4,940 kes. Ini diikuti dengan China 3,174 kes dan Iran 2,378 kes serta Perancis 1,995 kes. Dan bilangan kes positif jangkitan COVID-19 di seluruh dunia buat pertama kalinya melepasi angka 500,000 pada Khamis. Dan sebanyak 590,594 kes direkodkan dengan melibatkan 176 buah negara seluruh dunia yang mencapai jumlah kematian 26,942 kes secara keseluruhan seluruh dunia setakat jam 6 pagi hari ini. Itu perkembangan dan juga data statistik yang kami persembahkan kepada anda menurut Johns Hopkins University. Dan kalau kita lihat perbandingan di Malaysia, mungkin kita tak masih lagi boleh mengekalkan ketenangan kita kerana negara-negara tersebut mempunyai population ataupun populasi yang amat tinggi berbanding dengan negara kita dan juga sistem-sistem kesihatannya. Tapi yang saya peliknya, Fizi, Amerika Syarikat negara yang dikatakan moden, ekonomi terbesar dunia, tapi mereka mempunyai jumlah capaian peningkatan kes yang sangat tinggi sehingga mencapai satu-satunya negara 100,000 pesakit yang kini ada di Amerika Syarikat. Apa terjadi kepada kata-kata Donald Trump yang pada awalnya menyatakan bahawa kita tak akan berlaku lebih buruk dan sebagainya, tapi nampaknya sebaliknya sekarang ni. Dan itu kita ingin melihat dan juga ada kajian-kajian sedang pun dijalankan untuk melihat mengapa Amerika Syarikat begitu tinggi kesnya. Adakah disebabkan mereka ataupun rakyat mereka berdegil, tidak mahu mendengar perintah-perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan, dan itu kita akan bawakan nanti. Dan untuk makluman semua, antara input yang kita ingin kongsikan kepada anda juga adalah dari segi jumlah kematian keseluruhan di seluruh dunia adalah sebanyak 26,996, namun daripada lebih daripada 500,000 kes itu perlu juga difahami bahawa 130,915 kes telah pun pulih sepenuhnya dan telah pun di-discharge, termasuklah di Malaysia. Dan kita ingin bawakan perkembangan juga di Malaysia, dan ini perkembangan yang kita dapat
bawakan iaitu melihat kepada perkembangan terkini sehingga 12 tengah hari semalam, iaitu Malaysia mencatat 4 lagi kematian dan juga 130 kes positif baru, dan di mana KKM telah pun mengesahkan terdapat 4 lagi kes kematian akibat COVID-19, menjadikan jumlah kumulatif kes yang dicatatkan di Malaysia adalah sebanyak kes kematian yang dicatatkan Malaysia adalah sebanyak 26 kes, dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, setakat 12 tengah hari pada semalam iaitu pada Jumaat, terdapat 130 kes positif baru dengan jumlah terkini sebanyak 2,161 kes. Ya, betul tu. Dan kes kematian ke-24 iaitu kes 1056 adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 35 tahun yang mempunyai kes sejarah perjalanan ke Indonesia. Beliau dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 18 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 26 Mac. Dan kematian yang ke-25, seorang lelaki juga warga negara tempatan, 83 tahun, berlatar belakangkan penyakit kronik, dan beliau dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun 25 Mac, disahkan meninggal dunia pada 26 Mac juga. Dan kematian yang ke-26 yang terakhir adalah seorang lelaki warga Malaysia juga, 53 tahun, seorang kontak rapat kes positif COVID-19. Beliau dirawat di Hospital Sungai Buloh 22 Mac dan meninggal dunia pada 26 Mac pada pukul 10.30 pagi semalam. Dan perkembangan yang sama, beliau Datuk Dr. Nur Hisham juga menyatakan bahawa terdapat 44 kes telah pun pulih dan dibenarkan keluar daripada wad, menjadikan jumlah keseluruhan mereka yang sembuh di Malaysia sebanyak 259 kes. Kita mengharapkan angka kematian terhenti di situ saja dan kes positif COVID-19 terhenti di situ saja, dan kes yang sembuh daripada penyakit ini sekarang ini diharapkan dapat ditingkatkan lagi. Dan saya sudah pasti dan sangat-sangat yakin dengan kemampuan Kementerian Kesihatan Malaysia melalui pimpinan Datuk Dr. Nur Hisham boleh menerajui bilangan kes dan sebagainya. Tetapi seperti yang Pertubuhan Kesihatan Sedunia nyatakan, kita tidak boleh fokus hanya kepada perintah kawalan pergerakan ataupun partial lockdown ini kepada seluruh negara. Rakyat boleh memainkan peranan itu, tetapi pihak KKM juga menyatakan bahawa bermula daripada semalam, kalau tak salah saya, mereka akan cuba mendapatkan bilangan test ujian COVID-19 itu dipertingkatkan kepada 16,000. Itu yang kita harapkan, supaya sebab apa? Sebab kaedah ini digunakan oleh Korea Selatan yang kalau kita tengok lengkungan pandemik COVID-19 itu berjaya diturunkan di negara tersebut. Juga berjaya diturunkan di negara China yang mengamalkan kaedah yang sama, iaitu dengan melakukan lebih banyak test, lebih banyak kes anda dapat kesan, lebih banyak kontak rapat dapat kita kenal pasti, seterusnya membawa kepada lengkungan COVID-19 itu, ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh rakyat sekarang ini hanya kekal di rumah, tidak pergi ke mana-mana. Ia membantu doktor, jururawat di hospital supaya mengurangkan bilangan kes di hospital dan mengurangkan sedikit beban tekanan kerja mereka, kerana mereka telah pun bekerja siang dan malam tanpa mengira penat lelah. Sampaikan saya lihat ada gambar-gambar di media sosial yang ditularkan oleh beberapa pihak, ada bekas dekat muka bekas mereka di bawah mata, disebabkan oleh pakai mask yang terlalu ketat dan yang sebagainya. lama. Dan kalau kita lihat kepada kes-kes di Malaysia ini, dari segi jumlah keseluruhan kes adalah 2,161, dan kita juga harus berbangga dengan keupayaan KKM sendiri kerana hanya sekitar 1% ataupun 1 ke 2% sahaja kes kematian melibatkan daripada jumlah kes keseluruhannya, dan 10% daripada jumlah kes adalah mereka berjaya disembuhkan. Dan itu susulan daripada kejayaan KKM itu sendiri, dan ini satu penjelasan yang harus kita sambut baik, iaitu WHO telah pun memilih Malaysia untuk menjadi pusat penyelidikan rawatan COVID-19. Dan ini dinyatakan sendiri oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, yang berkata penyelidikan tersebut akan tertumpu di Hospital Sungai Buloh dan juga hospital lain yang dikenalpasti oleh Kementerian Kesihatan. Dan dalam perbincangan bersama KKM dan juga WHO ada menyatakan agenda dibincangkan dalam pendidikan bersama WHO dan juga KKM akan mengkaji ubat terbaru dalam pendidikan dikenali sebagai Remdesivir yang digunakan kepada pesakit COVID-19. Dan ini satu penjelasan yang anda perlu lihat, iaitu Malaysia menjadi platform untuk menjalankan pendidikan klinik
klinikal dan juga pendidikan kita kerana kita ataupun Malaysia dilatih untuk menjalankan pendidikan seperti ini, dan antara sebab Malaysia dipilih kerana dikenal pasti sebagai satu negara yang mempunyai sistem pendidikan yang baik. Dan ini mungkin menjadi sebab mengapa WHO memilih KKM untuk melaksanakan pendidikan bersama. Dan untuk rekod, ubat Remdesivir sebelum ini digunakan bagi merawat penyakit Ebola. Dan itu antara perkembangan yang kita melihat kepada healthcare ataupun kesihatan ataupun perkhidmatan kesihatan kita adalah satu pada tahap yang baik. Dan ini kita harus berbangga dengan keupayaan yang ada pada KKM sendiri. Ya, betul tu. Dan kalau kita lihat di seluruh dunia, boleh dikatakan terdapat pelbagai pihak daripada beberapa buah negara, contohnya seperti di Jerman, di US, di negara banyak lagi lah negara-negara lain sedang menjalankan ujian makmal dan sebagainya untuk membantu menghasilkan vaksin itu supaya kita pesakit COVID-19 dan sebagainya dapat lebih masa dan merawatnya dengan lebih cepat. Dalam masa yang sama juga, kita berharapkan perkembangan mengenai vaksin ini kita tak boleh jangkakan ia akan cepat dilaksanakan kerana berdasarkan WHO sendiri, mereka menyatakan bahawa prosesnya akan mengambil beberapa ketika, tetapi mengenai COVID-19 ini disebabkan oleh impaknya yang sangat-sangat besar kepada seluruh dunia, mereka akan cuba sedaya upaya menghasilkan vaksin dalam tempoh yang lebih dekat. Kalau pada awal COVID-19 ini menular, vaksin hanya akan dihasilkan dalam tempoh 18 bulan ataupun lebih kurang dalam setahun, tetapi nampaknya angka itu, tempoh masa itu mungkin akan dipendekkan lagi supaya dapat mengekang COVID-19 yang kini ada dekat 176 buah negara seluruh dunia. Hafizi. Dan kita juga ingin bercakap mengenai Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dijalankan di seluruh negara. Namun kita ingin juga highlight mengenai di Simpang Renggam, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Dan ini satu laporan yang kita ingin bawakan di mana pihak polis Johor, iaitu Ketua Polis Johor Datuk Ayub Maidin Piche telah pun berkatakan kes COVID-19 Simpang Renggam dipercayai berkait kluster tablik Seri Petaling. Dan ini dapat saksikan di paparan skrin anda sekarang, iaitu melihat kepada peningkatan mendadak kes positif COVID-19 di dua kampung di Simpang Renggam, iaitu di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan juga Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Keluang, yang kini diletak di bawah Perintah Kawalan PKPD. Dipercayai ada kaitan dengan kluster penimbunan jemaah tablik, dan kata Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata pihaknya akan tidak menolak kemungkinan ada penduduk di kawasan itu yang pun menghadiri program tersebut dan tidak mengasingkan diri kuarantin selepas pulang dari perhimpunan itu, dan mereka juga dikatakan menghadiri kenduri di kawasan mereka kerana tidak sedar bahawa mereka telah pun dijangkiti wabak berkenaan. Dan apapun kita akan bawakan perkembangan selanjutnya, kita akan bersama dengan Ahli Parlimen Simpang Renggam, Dr. Mazli Malik sekejap lagi untuk menyatakan ataupun untuk mendapatkan perincian selanjutnya di kawasan PKPD, iaitu di kawasan Simpang Renggam itu sendiri. Ya, dalam masa yang sama juga, semalam ada satu berita yang boleh dikatakan menggembirakan untuk beberapa individu ataupun pihak, kerana kalau kita lihat itulah di media sosial dan sebagainya, kawasan-kawasan tertentu yang dikatakan golongan atasan ini tidak disentuh. T20 orang kata. T20 ini tidak disentuh oleh pihak polis dan sebagainya, tetapi semalam saya menerima satu perkabaran daripada pihak polis Kuala Lumpur. Mereka menyatakan bahawa 11 individu telah pun ditahan di kawasan sekitar Jalan Mong Kiara dan juga Jalan Desa Kiara di Ibu Negara pada Jumaat. Katanya pihak polis, berdasarkan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Azim, pihaknya menjalankan rondaan dan juga arahan perintah PKP bermula pada pukul 7.30 pagi sampailah pukul 9.30 pagi di dua kawasan itu, dan ada 11 individu telah pun ditahan yang mana terdiri daripada 2 warga tempatan, 4 warga Jepun, 2 warga Korea Selatan dan 1 masing-masing daripada UK, Amerika Syarikat dan juga India. Kesemua mereka ditahan kerana apa? Kerana mereka Fizi semasa PKP itu dilaksanakan, mereka ini keluar berjoging, bersenam macam tiada apa-apa yang berlaku, dan dalam masa yang sama juga mereka ditahan kerana tidak mengendahkan amaran dan juga nasihat yang diberikan oleh pihak polis dan sebagainya.
dan mereka ini ditahan di bawah peraturan Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit dan juga Seksyen 186 Kanun Kesihatan yang boleh membawa hukuman penjara sampai 2 tahun, setahun, denda lagi ada lebih kurang dalam 10,000, 10,000 dan sebagainya. Kesemuanya telah pun dirakam percakapan untuk disoal dibuka kertas siasatan itu dibawa ke pihak pejabat peguam negara untuk kita lihat kesnya bagaimana. Dan saya pasti bukan sekadar di Mon Kiara tetapi banyak lagi kawasan-kawasan lain yang kita lihat daripada semalam. Sebenarnya pihak polis dan juga tentera telah mula menguatkuasakan secara lebih tegas. Kalau sebelum ini cuma ada 11 cuma nasihat dan sebagainya, tapi sekarang ni banyak tindakan yang telah pun diambil, Fizi. Okey, dan kita juga ingin bawakan semalam perkembangan yang begitu menarik untuk kita dekati, untuk kita ketahui, iaitu melihat kepada pakej rangsangan ekonomi. Dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam telah pun mengumumkan satu pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang lebih menyeluruh dalam menghadapi cabaran wabak COVID-19, dan antara lain pakej rangsangan ekonomi ini, pakej rangsangan prihatin rakyat ini bernilai 250 bilion ringgit ini telah pun menumpukan kepada 3 teras utama, dan jumlah 250 bilion ringgit ini adalah merangkumi nilai pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan kerajaan sebelum ini, dan semasa mengumumkannya Perdana Menteri memperincikan 3% utama itu adalah untuk melindungi rakyat, menyokong perniagaan termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dan memperkukuhkan ekonomi negara, dan bagi teras untuk melindungi rakyat sebanyak 128 bilion ringgit diperuntukkan, manakala untuk teras kedua dan ketiga masing-masing menerima peruntukan 100 dan 2 bilion ringgit. Dan secara keseluruhannya ia memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat seiring dengan jaminan Perdana Menteri sebelum ini membawa bahawa menerusi pakej itu tiada mana-mana lapisan masyarakat yang akan dipinggirkan. Dan kita juga ingin melihat dari segi menerusi pakej rangsangan menyeluruh ini, kerajaan menyediakan 4 jenis bantuan prihatin nasional yang diberi tunai secara one off dengan peruntukan sebanyak hampir 10 juta ringgit. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata bantuan itu buat pertama kali akan diberikan kepada kumpulan pertengahan M40 dan juga ke bawah. Kita nak dengarkan apa kata daripada Perdana Menteri ini. Pertama, RM1,600 kepada hampir 4 juta isi rumah yang berpendapatan bulanan RM4,000 dan ke bawah. Bayaran RM1,000 akan dibayar pada bulan April 2020 dan RM600 pada bulan Mei 2020. Kedua, RM1,000 kepada hampir 1,1 juta isi rumah yang berpendapatan lebih RM4,000 sehingga RM8,000 yang akan dibayar pada bulan April 2020 sebanyak RM500 dan baki RM500 pada bulan Mei. Ketiga, RM800 kepada 3 juta individu bujang berusia 21 tahun ke atas dan berpendapatan bulanan RM2,000 dan ke bawah. Bayaran RM500 akan dibayar pada bulan April 2020 dan baki RM300 pada bulan Mei 2020. Keempat, RM500 kepada 400,000 individu bujang berusia 21 tahun ke atas yang berpendapatan bulanan lebih RM2,000 sehingga RM4,000. Bayaran sebanyak RM250 akan dibuat pada bulan April 2020 dan bakinya RM250 pada bulan Mei. Okey, sementara itu peruntukan khas bagi Kementerian Kesihatan dari RM500 juta yang diumumkan dalam pakej rangsangan ekonomi sebelum ini ditambah kepada RM1 bilion dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19 ini. Dalam pembentangan pakej berkenaan, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga berkata dana itu khusus untuk pembelian peralatan dan perkhidmatan memerangi pandemik, termasuk untuk mendapatkan kepakaran perubatan daripada perkhidmatan kesihatan swasta. Kita dengarkan apa katanya. Dan bagi meningkatkan lagi keupayaan kementerian, kerajaan akan menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak RM1 bilion bagi pembelian peralatan dan perkhidmatan untuk memerangi COVID-19, termasuklah mendapatkan khidmat kepakaran perubatan daripada perkhidmatan kesihatan swasta.
Baik, syarikat insurans dan juga takaful mewujudkan dana khas bernilai 8 juta ringgit bagi membolehkan pemegang polisi untuk melakukan ujian saringan COVID-19 di hospital swasta. Dan kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ujian saringan di kemudahan swasta itu boleh dilakukan jika diarahkan oleh Kementerian Kesihatan. Kita dengarkan ini. Bagi menyokong usaha KKM untuk menjalankan lebih banyak ujian COVID-19, pihak industri insurans dan takaful akan mewujudkan dana khas berjumlah 8 juta ringgit untuk menanggung kos ujian penyaringan yang bernilai sehingga RM300 bagi setiap pemegang polisi dan sijil takaful perubatan yang diarahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalani ujian di hospital swasta ataupun makmal swasta. Di samping itu, syarikat insurans dan takaful keluarga akan menawarkan penangguhan pembayaran premium atau sumbangan untuk 3 bulan bagi pencarum yang sumber pendapatan mereka terjejas akibat wabak ini. Tapi yang pastinya semalam Makcik Kiah menjadi trending di merata-rata media sosial rakyat Malaysia kerana melalui terjemahan itu kesemua rakyat Malaysia dikatakan dapat memahami. Mereka rata-rata memuji gaya penyampaian Perdana Menteri kita kerana bukan sekadar dapat golongan-golongan profesional sebagainya tetapi juga golongan yang berada di kampung-kampung, di luar bandar dan sebagainya mereka juga faham akan analogi yang diberikan oleh Perdana Menteri Fizi. Dan kita juga ingin membawakan perkembangan di luar negara. Kita pergi ke negara jiran kita iaitu ke Indonesia masih lagi berkenaan dengan COVID-19. Iaitu Indonesia menjangkakan kes COVID-19 akan mencecah 700,000 pada bulan depan. Dan jumlah kes positif COVID-19 di Indonesia mungkin akan meningkat antara 600,000 ke 700,000 menjelang April ini. Dan itu kata daripada jurucakap Kerajaan Republik itu. Dan beliau yang dipetik Jakarta Globe berkata ketika ini Indonesia melihat peningkatan kes dari 60 sehingga 369 kes dan pertambahan 7 kematian menjadikan jumlah keseluruhan terkini adalah sebanyak 32 orang. Dan daripada jumlah perkiraan mereka, jumlah populasi yang mempunyai risiko dijangkiti adalah sekitar 600,000 hingga 700,000. Dan kalau kita lihat di Asia Tenggara, Indonesia merupakan antara negara yang terakhir yang dapat mengenal pasti kes COVID-19 sehingga menjadi tanda tanya oleh WHO. Dan kini mereka menjangkakan 700,000 kes akan dicatatkan pada bulan depan. Dan kita juga ingin melihat kepada situasi di negara jiran kita iaitu negara Singapura yang katanya telah pun mencapai 49 kes baru dan jumlah keseluruhan kes adalah 732, Fizi. Ya, betul tu. Apapun perkembangannya, kita di Asia Tenggara ni Malaysia masih lagi mendahului dengan angka lebih daripada 2,000 tapi kita dah harapkan dapat lengkungkan pandemik COVID-19 ini. Okey, kita nak rehat dulu Hafizi. Kita kembali selepas ini dengan berita lanjut. Okey, selain daripada berita-berita COVID-19 di seluruh dunia, kita juga nak bawakan kepada anda ada satu badan bukan kerajaan NGO bantu untuk hasilkan kelengkapan medik. Sebelum ini kita dengar beberapa petugas dan juga petugas-petugas di hospital terpaksa menjahit alatan pakaian perlindungan diri menggunakan dari bekalan sekitar untuk dijadikan perlindungan dan sebagainya. Itu adalah situasi pada masa kini yang kian meruncing melihat kepada bekalan PPE ini semakin kurang, Fizi. Dan susulan kes jangkitan yang semakin tinggi kalau kita lihat. Dan namun banyak inisiatif sebenarnya yang dilakukan oleh sektor korporat dan juga daripada badan bukan kerajaan NGO untuk membantu para barisan harapan atau frontliner ini untuk melengkapkan diri mereka dalam proses rawatan dan sebagainya. Dan sebagai contoh, ini antara gerakan-gerakan ataupun antara NGO yang terlibat adalah biji-biji inisiatif mereka.my, Tellus mereka, Tellus Uni dan juga Impact Malaysia yang menjayakan satu gerakan untuk menghasilkan peralatan medik untuk Barisan Harapan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bersama dengan William Kong Wei Lian, merupakan pengarah bersama Tellus University, mereka Makerspace. Hello William. Hai, apa khabar? Hello, khabar baik. Selamat pagi. Dan kita nak terus kepada soalan yang mungkin you dapat terangkan kita mengenai inisiatif jalankan ini, sejak bila ia mula dijalankan?
Okey, inisiatif ni bermula pada hari Sabtu di mana satu grup di Amerika dia memaparkan suatu design di open source network, itu sumber terbuka lah, network sumber terbuka, dan ia sampai ke Malaysia. So kita dapat ketahui kes ini pada hari Ahad lepas Ahad ni. Salah seorang doktor daripada KKKL yang berhubung dengan kami yang memberitahu kami bahawa mereka kekurangan face shield dan juga beberapa jenis PPE yang berbeza sebab tak ada manufacturing sudah berhenti. So dari situ kita mulakan sebab organisasi kami adalah satu maker space di mana kita ada 3D printer, laser engraver. So kita pun bertujuan untuk start this lah. Kita fikir lah, okey, tak ada orang boleh buat, apa kata kita buat sendiri. So kita mula dari sanalah pada hari Ahad dan sampai hari ini sekarang tak berhenti lagi. Okey. Tuan, dalam masa yang sama juga proses pembuatan penutupan itu adakah kepakaran sedia ada dalam NGO-NGO ini disumbangkan sama, dan bagaimana proses penghasilan dalam sehari boleh hasilkan berapa banyak kapasitinya dan berapa jumlah sasaran yang mahu dibuat? Okey. So sasaran yang nombor yang kita ada adalah penggunaan satu hospital kerajaan biasa adalah 50,000 set PPE sehari. Satu bulan. Dalam satu bulan mereka perlukan 50,000 set PPE. So kita sekarang tengah membuat donation drive untuk dapatkan sumber-sumber dan juga dana untuk kita beli sumber untuk hasilkan benda ni. So dalam sehari, 2 hari lepas kita boleh hasilkan 500 unit face shield penutup topeng muka sehari. Dan semalam kita sudah mencapai lebih kurang 800 dan kita punya target adalah untuk 1,000 keping sehari. Dan kita mempunyai lebih daripada 5 jenis design. 5 jenis design untuk hasilkan face shield. Design ni bukan kepunyaan kami. Design ni di-share oleh maker-maker individu yang ada di serantau Malaysia, dan juga orang di seluruh dunia yang tengah berhubung sesama sendiri untuk hasilkan produk PPE yang paling laju dan juga berkesan. Okey, William, secara ringkas mungkin you dapat jelaskan kepada kita semua bagaimana orang ramai boleh membantu untuk menyumbang kepada you punya inisiatif ini. Okey, so inisiatif ni sebenarnya bagi orang ramai ada banyak channel yang mereka boleh lalui kalau kamu buka Facebook. Tapi baik kalau kamu boleh datang ke kita punya website mereka.my ataupun pergi Instagram terus mereka.my juga. Dalam terdapat banyak informasi mengenai macam mana SOP untuk volunteer, SOP untuk bagi donation dan maupun SOP untuk dapatkan barang face shield. So bagi pihak hospital yang nak face shield, mereka boleh pergi mereka.my di Instagram untuk cari informasi itu dan sign satu Google form lah, ada satu form di sana. So kita akan letak dalam waiting list. Okey, baiklah. Terima kasih William Kong Wei Lian merupakan pengarah bersama Teles University mereka Makerspace atas perkongsian itu, dan Awal Ni Pagi berakhir di sini. Ya. Dan saya Hafiz Rosli. Di sebalik terowong yang gelap pasti akan ada cahaya di penghujungnya. Sabar, tabahlah rakyat Malaysia sekalian. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum, salam sejahtera.